Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap penonton semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu. Pada video kali ini, saya nak kongsikan dua kisah seram. Kisah seram pertama adalah kisah seram Dewan Badminton dan kisah kedua adalah kisah seram menunggang motor. Let's go. Kisah seram pertama ni, kisah seram Dewan Badminton ni berlaku di sebuah sekolah perempuan di kawasan utara Malaysia. Sekolah ni dia berada di sebuah bandar yang lama. Maknanya dekat bandar tu banyak bangunan-bangunan yang dibina pada waktu perang, sebelum Perang Dunia Kedua. Maknanya bangunan memang lama lah. Termasuklah dengan sekolah tu sendiri. Dan dengar ceritanya, sekolah tu dulu adalah sebuah penjara, digunakan sebagai penjara oleh pihak tentera Jepun sewaktu zaman perang dululah. Dan juga selain daripada digunakan sebagai penjara, tempat tu juga dikatakan digunakan sebagai tempat untuk menjalankan hukuman bunuh kepada pesalah-pesalah yang ditangkap dekat situ lah. Jadi dekat dalam kawasan sekolah tu adalah bangunan-bangunan yang dah tak selamat untuk digunakan. Salah satunya adalah kantin sekolah yang lama tu. Dah tak selamat digunakan. Mungkinlah struktur bangunannya dah tak kukuh. Bila-bila masa boleh roboh ke, mungkin macam tu. Jadi kantin tu terpaksa dirobohkan dan dibina bangunan baru. Bangunan yang bersaiz besar dan juga 2 tingkat. Jadi tingkat bawah digunakan sebagai kantin yang baru. Dan tingkat atas digunakan sebagai Dewan Badminton. Maknanya besar betul lah bangunan ni. Jadi Dewan Badminton tu, yang belah atas tu, dia ada 2 pintu masuk. Dekat sebelah hujung kiri dengan hujung kanan. Tapi yang belah kiri saja, hujung kiri saja yang boleh digunakan. Sebab yang belah kanan dah dikunci oleh pihak sekolah. Sebab di hujung belah kiri tu ada satu bilik. Bilik tu bilik loker dan juga bilik persalinan. Dekat situlah loker, tempat simpan barang-barang, dan juga dekat situlah juga tempat untuk student salin pakaian, bilik persalinan. Jadi pintu belah kanan tu memang sengaja dikunci lah untuk tujuan privasi student. Jadi kalau student nak pergi ke bilik persalinan tu, dia orang pertamanya perlu masuk pintu belah kiri tu lah, nak masuk ke Dewan Badminton tu. Kemudian ada satu lorong kecil, dan di sebelah tu, dekat dengan lorong tu ada bilik solat. Lepas tu barulah jumpa lagi satu pintu untuk ke bilik persalinan. Kisah ni disampaikan oleh Nurul, tapi bukan Nurul lah yang alami kisah seram tu. Nurul ni sendiri dia dengar daripada seorang penjaga kantin. Penjaga kantin tu bertanggungjawab untuk menjaga kantin dan juga bangunan dekat atas tu, Dewan Badminton tu. Dia bertanggungjawab atas 2 tempat ni, untuk menjaga 2 tempat ni. Penjaga kantin tu ceritakan ada seorang student yang mengalami kejadian seram dekat situ. Tapi Nurul sendiri, sepanjang dia bersekolah dekat situ, dia pergi ke Dewan Badminton tu, memang dia tak pernah nampak apa-apa. Tak pernah mengalami perkara yang seram lah. Tapi abang pada Nurul pernah nampak benda ni. Jadi Nurul ni dulu masa dia bersekolah dekat sekolah tu, dia adalah hujung-hujung minggu dia pergilah dengan abang dia ke Dewan Badminton tu, main badminton. Abang dia tunggu kat luar lah, sebab sekolah tu sekolah perempuan kan. Jadi Nurul ni mainlah dengan member dia kat Dewan Badminton tu. Jadi masa tengah tunggu Nurul ni, abang Nurul ni pernah sekali tu dia ternampak ada seorang lelaki melambaikan tangan daripada salah satu kelas, bilik kelas dekat kawasan sekolah tu. Sekolah tu memang banyak kisah-kisah seram, tapi kebanyakannya macam abang Nurul ni je lah. Dia just nampak macam tu je lah, ataupun terdengar benda-benda yang menakutkan ni lah. Tapi kisah ni yang penjaga kantin ni ceritakan dialami oleh seorang pelajar tu adalah antara yang paling menyeramkan, yang paling menakutkan bagi Nurul. Jadi pada satu hari, kejadian ni bermula pada satu pagi. Ada satu kelas ni
dia orang pergi ke dewan badminton tu untuk aktiviti jasmani dan kesihatan, maknanya exercise lah, tak tahulah dia orang main badminton ke ataupun dia orang bersenam saja ke ataupun senam aerobik ke, tak tahulah. Tapi dia aktiviti tu dia lakukan dekat dewan badminton yang atas tu. Jadi satu kelas lah semua perempuan kan. Jadi bila dah habis waktu kelas tu, dia orang pergilah ke bilik persalinan. Dah siap tukar pakaian semua balik ke kelas. Jadi sejam lepas tu, student yang dah balik ke kelas tadi, salah seorangnya terperasan dompet dia hilang. Jadi memang dia tak syak lain lah. Dia memang fikir, wah aku tertinggal dekat bilik persalinan dewan badminton tadi ni. Sebab kat situ ada bilik loker dan dia orang salin baju, tinggal barang-barang kat situ, mungkin tertinggal dompet dia dekat situ. Jadi student yang hilang dompet ni minta izin lah dengan cikgu dia untuk pergi ke dewan tu, pergi ke bilik persalinan tu cari dompet dia semula. Jadi cikgu tu izinkanlah dia. Jadi student yang hilang dompet tu pun pergilah seorang-seorang diri, pergilah ke dewan badminton tu dan menuju ke bilik persalinan tu lah. Pada waktu tu memang dewan badminton tu gelap. Lorong kecil tu pun gelap sebab lampu semua dah ditutup waktu dia orang keluar tadi. Jadi dia pergi lalulah dekat lorong kecil tu, lalu dekat bilik solat tu semua, sampailah dekat pintu bilik persalinan. Jadi si Nurul ni dia nak buka lah pintu tu kan, pintu bilik persalinan tu, tapi pintu tu terkunci. Pintu bilik persalinan ni yang belah depan lah, yang dekat belakang tu memang terkunci kan, yang di ujung kanan dewan tu. Ini yang depan, pintu depan bilik persalinan, dia nak buka tak boleh, terkunci. Jadi setahu student tu, pintu tu cuma boleh dikunci kalau ada orang kat dalam. Mungkin yang pakai tu kot, pakai benda selak tu kan. Jadi Nurul ni dia terjenguk-jenguk lah dekat dalam, ada orang ke, sebab dia tengok gelap, bilik tu gelap, semua gelap. Jadi dia pun terjenguk-jenguk lah. Lepas tu bila dia tengah menjenguk-jenguk tu, Nurul pula, student tu, dia ternampak ada satu benda tengah terapung macam tu. Benda tu bersaiz manusia dan pandangannya daripada belakang, bahagian belakang badan. Jadi masa tu Nurul ni bila dia tengah perhati betul-betul, benda tu macam berpaling macam ni perlahan-lahan. Masa tu student tu barulah dia terperasan, nampak jelas benda tu menyerupai satu lembaga perempuan yang sedang terapung setengah meter daripada lantai bilik persalinan dalam keadaan tak ada kepala. Student tu cakap benda tu dia berpakaian Melayu, perempuan Melayu, mungkin baju kurung agaknya lah. Nampak aja benda tu, student tu dia tak peduli lah dompet dia apa, dia tak ingat dah. Dia pun cabut lari, terus turun tangga menuju ke arah keluar lah. Maknanya kat bawah tu kantin lah. Masa dia lalu kat kantin tu, dia terserempak dengan penjaga kantin. Masa tu lah dia ceritakan, dia menangis-nangis masa tu, masa dia ceritakan. Ini penjaga kantin ni lah cerita dekat Nurul. Jadi penjaga kantin ni bagi tahu masa waktu student yang nampak benda tu ceritakan dekat dia, student tu menangis-nangis dengan muka yang pucat dan berpeluh-peluh. Jadi penjaga kantin tu bila dia dengar macam tu, pada mulanya dia nak ajak student tu naik balik sebab dia nak pergi tengok benda tu, tapi tak berani. Walaupun berdua tak berani. Jadi dia percayalah cerita student tu. Dan daripada cerita penjaga kantin ni lah Nurul boleh ceritakan kisah ni. Dan sejak pada kejadian tu, tak ada lagi student yang dibenarkan untuk pergi ke kawasan tu seorang diri. Kalau nak pergi mesti berteman. Kisah kedua dialami oleh Fadli ataupun Pali. Masa ni masa kejadian seram ni berlaku, Pali cakap sekitar tahun 2008 ataupun 2009 macam tu. Masa tu Pali dia baru habis SPM. Jadi pada zaman muda, masa tu dia muda lagi lah. Dia masa tu duduk tengah gila cari duit, buat kerja-kerja part time.
buat kerja situ, kerja sini. Dan masa tu juga dia tengah gila main motor. Jadi Pali ni dia kerja dia dekat Endau, kawasan Endau, dan dia buat part time baiki bangunan. Kadang-kadang sampai malam, sampai awal pagi baru habis. Dan rumah dia dekat Mersing, tempat lepak dia semua dekat Mersing. Jadi pada waktu malam kejadian tu ataupun awal pagi kejadian tu, Pali ni bekerja baiki bangunan tu habis pukul 2 pagi baru habis. Jadi masa malam tu ada game, ada race, ada perlumbaan. Member dia semua dah ada dekat Mersing. Jadi si Pali ni dia nak join lah perlumbaan tu. Member dia semua dah ada tunggu kat Mersing kan. Jadi Pali ni dia dah biasa berulang daripada Endau nak pergi ke Mersing. Pali masa tu dia seorang-seorang je. Malam tu dia seorang. Dia guna motor Yamaha LC135 masa tu. Memang dia buat motor dia habis-habis lah, setting habis lah. Dan motor dia memang laju lah katanya masa tu. Pali cakap kalau daripada Endau nak pergi ke Mersing tu, kalau dia bawa betul-betul laju, dia boleh sampai, dia boleh tiba dekat Mersing tak sampai 10 minit. Katanya lah, saya tak tahulah betul ke tak kan. Bila Pali dengar ada perlumbaan malam tu, dia excited lah. Habis saja kerja jam 2 pagi, dia terus pecut pergi ke Mersing. Dia dalam keadaan seorang-seorang dia pergi ke Mersing pada malam tu, pada awal pagi tu. Jadi nak sampai dekat Mersing tu, Pali ni dia akan jumpa beberapa kawasan lah. Dan kawasan situ semuanya sunyi. Kawasan yang jenis kiri kanannya hutan, macam tu lah. Masa tu Pali dia tak pernah terfikir pun akan terserempak dengan benda-benda yang mistik ni, ataupun motor dia nak buat hal ke. Dia tak terfikir benda-benda macam tu. Dia just fikir nak pergi ke Mersing, nak join perlumbaan dengan member dia. Okey, jadi nak sampai ke Mersing tu, dia akan lalu beberapa kawasan. Antaranya yang paling dekat dengan Endau adalah kawasan Jirat Cina, yang ada kuartus guru lama tu. Lepas tu akan jumpa kawasan Pembalakan lama. Lepas tu akan jumpa jalan yang banyak selekoh, yang kawasan berbukit banyak selekoh. Lepas tu baru jumpa hutan lipo. Maknanya hutan lipo, lepas tu barulah dalam 4-5 selekoh lagi barulah sampai ke Mersing, kata Pali. Pada malam tu Pali memang excited lah. Dia bawa laju gila lah motor. Memang tak ada kenderaan lain atas jalan masa tu. Dia je, motor dia je ada masa tu. Tapi bila dah sampai dekat kawasan Jirat Cina yang bersebelahan dengan kawasan kuartus guru lama tu, Pali ni dia mula rasa takut. Biasa dia tak rasa macam tu, tapi malam tu dia rasa tak sedap hati dan dia rasa takut. Bila sampai kat kawasan Jirat Cina dan juga sebelah kuartus guru lama tu, hati dia mula rasa tak sedap hati. Mula rasa takut. Tapi masa tu lampu jalan masih lagi ada, walaupun jarak jauh kan. Tapi bila masuk aja kawasan Pembalakan lama tu, kat situ memang gelap. Dan Pali ni dia jadi bertambah takut. Biasa dia tak rasa macam tu, tapi malam tu dia rasa pelik, dia rasa takut. Macam ada benda tak kena yang akan berlaku. Masa dekat jalan Pembalakan lama tu, motor Pali ni tiba-tiba jadi berat. Yang tadinya bawa laju, tiba-tiba jadi 60 km sejam saja, paling-paling laju. Dah pulas throttle habis, 60 je boleh pergi. Masa tu Pali dia rasa macam nak menangis. Dia rasa menyesal, tapi apa boleh buat, rumah dia memang dekat Mersing. Dia terpaksa teruskan juga. Dalam keadaan motor yang perlahan macam tu, Pali ni sampailah dekat kawasan yang banyak selekoh dan banyak bukit tu. Tapi daripada jauh, Pali ni nampak ada satu lori trailer yang besar. Jadi hati Pali ni lega lah. Dia cakap, ada juga kenderaan lain selain daripada aku. Lepas tu dia pun pergilah follow lori tu daripada belakang. Tapi dia nak potong tak boleh lah, sebab motor dia jadi perlahan kan. Dia 60 je, 60 km sejam. Tapi masa dia follow lori tu, motor dia jadi bertambah perlahan. Tadi 60 kan, ni sekarang ni jadi 40 pula. Makin berat motor dia. Dalam keadaan dia follow lori tu, dalam keadaan bawa motor yang perlahan tu, mata Pali ni dia terjeling dekat ekor lori kat bahagian atas. Jadi apa yang dia nampak? Dia nampak ada satu perempuan sedang berdiri dengan rambut yang menggerbang.
Perempuan mana nak berdiri dekat atas ekolori pagi-pagi buta macam tu? Memang bukan orang lah maknanya. Jadi Pali ni memang habis menggeletar seluruh tubuh lah. Dia nak buat apa masa tu? Nak perlahankan motor memang dah perlahan dah. Tapi masa tu ada satu benda yang pelik berlaku. Tiba-tiba lori tu memecut laju dan tinggalkan Pali ke belakang. Pali pun sedikit lega lah. Sebab lori tu dah pergi jauh dan dia pun tak perlu tengok lagi lembaga perempuan yang rambut menggerbang tu. Tapi walaupun dah tak nampak benda-benda tu, Pali ni dia masih lagi rasa takut sebab sekarang dia keseorangan. Mana tahu tiba-tiba benda tu datang melayang kat dia ke apa kan. Jadi Pali ni dalam keadaan motor yang berat tu, dia pun mulut dia tak henti-henti lah baca ayat Quran yang mana yang dia tahu. Dalam keadaan macam tu, Pali ni pun rasa pelik lah. Biasanya lori, terutama kalau yang besar macam tu, lori trailer, kalau lalu kat kawasan bukit yang ada selekoh-selekoh lagi, patutnya drivernya bawa perlahan lah kan. Biasanya macam tu lah, nak bawa laju macam mana kan. Tapi lori tu pelik, bila dekat kawasan bukit tu dia laju. Jadi Pali ni fikir mungkin driver lori tu baru terperasan dekat ekor lori tu ada benda tengah berdiri. Jadi dalam keadaan takut, dalam keadaan motor yang perlahan, Pali akhirnya jumpalah kawasan hutan Lipo. Maknanya memang dah dekat dah. Lagi 4-5 selekoh boleh sampai kat Mersing. Tapi jangkaan Pali meleset. Satu selekoh pun dia tak jumpa. Pali sendiri pun bingung. Dia jadi confused. Aku lalu jalan mana ni? Sebab dia selalulah lalu jalan tu, dia memang selalu berulang kan, Endau ke Mersing. Tapi kali ni dia tak jumpa satu pun selekoh. Walaupun dia lalu dekat jalan yang pelik tu, tapi akhirnya dia sampai juga ke Mersing. Jam 4 pagi baru dia sampai. Tapi bila dah sampai kat Mersing, dia dah tak jumpa dah member dia. Tak ada lumba, tak ada apa dah. Balik ke rumah aja. Pali demam lebih kurang seminggu juga, demam panas. Jadi Pali ni pun dia jumpalah ustaz untuk berubat lah. Jadi Pali ni ceritakanlah apa yang jadi dekat dia masa waktu daripada dia gunakan jalan daripada Endau nak pergi ke Mersing tu. Jadi ustaz tu sambil ubatkan dia, ustaz tu cuma macam berseluruh je lah. Ustaz tu cakap, mungkin benda tu nak tunjuk kat kamu jalan Endau lama kot. Dah lama tak ada orang lalu kat situ kan. Jadi Pali lepas kejadian tu, dia memang dah tak kerja lagi lah dekat Endau. Dia kerja yang dekat-dekat Mersing aja. Sebab dia takut nak gunakan jalan tu. Setakat tu saja video saya pada kali ini. Saya harap penonton semua berpuas hati dan terhibur. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen dan jangan lupa subscribe channel saya. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Pada anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email kat bawah. Janganlah kita takut pada makhluk, tetapi takutlah pada pencipta sekalian makhluk. Semoga berjumpa lagi di video saya yang seterusnya.